Kaki dan tangan diikat, dibungkus seperti mumia sebelum mayatnya ditanam di dalam sebuah gua. Lebih zalim, mangsa seorang pelancong asing dirogol sebelum nyawanya diragut pemilik homestay di sebuah pulau peranginan terkenal di Pahang. Negara pada 2011 digemparkan dengan kehilangan seorang pelancong warga Perancis, Stephanie Faure, 30 tahun, yang mengembara seorang diri ke beberapa buah negara termasuk Malaysia. 3 bulan selepas kehilangannya, misteri kemana perginya Faure akhirnya terjawab selepas satu rangka manusia dijumpai di sebuah gua di Kampung Tekek, Pulau Tioman pada 8 Ogos 2011. Mayat yang dibungkus dan digambarkan umpama mumia itu ditemui kira-kira jam 1 petang selepas polis menahan 2 lelaki warga tempatan di Kampung Tekek, Pulau Tioman pada 24 Julai 2011. Polis mengambil masa selama 4 jam untuk mengeluarkan rangka dipercayai milik Faure dalam lubang sedalam 3 meter. Stephanie Faure tiba di Pulau Peranginan Pulau Tioman dengan menaiki feri pada 10 Mei 2011 melalui jeti Mersing di Johor dan didakwa tinggal di pondok ala inap desa. Bagaimanapun, sejak masuk ke Pulau Tioman, tiada rekod menunjukkan Faure meninggalkan pulau tersebut sama ada melalui jalan air mahupun udara. Faure yang kerap berhubung dengan ibu bapa menerusi kiriman email menimbulkan tanda tanya kepada keluarga apabila tidak semena-mena hilang tanpa kabar. Satu laporan dibuat kepada wakil Perancis di Singapura sehingga membawa kepada penahanan suspek, seorang peniaga kecil berusia 36 tahun, Asni Omar, dan sepupunya. Siasatan dilakukan polis berjaya mengesan pengguna telefon bimbit milik mangsa oleh suspek pertama, Asni Omar. Beberapa hari selepas Asni ditahan, polis turut menahan sepupunya pula. Penduduk kampung mendakwa pernah melihat Asni yang merupakan pemilik inap desa menunggang motosikal bersama Faure. Soal siasat terhadap kedua-dua suspek akhirnya berjaya membawa kepada penemuan satu rangka manusia dengan kaki tangan terikat dan ditimbus dengan batu di dalam sebuah gua di kampung tersebut. Jarak tempat tinggal didiami mangsa dengan gua tersebut hanya 100 meter. Tulang rangka mangsa kemudian dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan pada 9 Ogos 2011 untuk proses bedah siasat. Pegawai Turus Urus Setia Jabatan Siasatan Jenayah Pahang, Asisten Superintenden Nur Ashikin Syamsuri berkata pihaknya tidak membuat sebarang andaian berhubung motif wanita itu dibunuh. Polis kemudian merampas telefon bimbit dan barangan peribadi milik mangsa yang merupakan pekerja perkhidmatan awam Perancis di rumah suspek. Pada 24 Ogos 2011, Asni Omar dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas tuduhan membunuh Stephanie Faure di rumah tidak bernombor di Kampung Tekek, Pulau Tioman antara jam 8 malam 10 Mei hingga 12 tengah hari 12 Ogos 2011. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan kerana membunuh. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh.
Magistrate Emma Syahriana Ali kemudian membenarkan permohonan timbalan pendakwa raya Amalina Zainal Mohtar untuk memindahkan kes tersebut ke Mahkamah Tinggi Kuantan. Saksi memberitahu mahkamah tertuduh mencari dan menjumpai botol arak jenama Malibu yang dijadikan senjata untuk mencederakan mangsa hanya kira-kira 10 minit ketika dibawa ke tapak pelubusan sampah Sarang Tiong di Rompin. Walhal, polis sebelum itu mengambil masa sejam melakukan pencarian di lokasi sama, namun usaha itu gagal. Ahli kimia Nur Aidora Saidun yang juga saksi ketiga kes ini memberitahu mahkamah terdapat kesan darah dan air mani pada tilam yang diserahkan kepada jabatannya untuk ujian DNA. Sementara barangan lain seperti bantal, baju berlengan panjang, tilam kecil, selendang, paip air, tuala dan sebuah beg kain hanya terdapat kesan kotoran dipercayai darah. Ibu mangsa, Irene Mortel, memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa anak perempuannya itu mengambil cuti 2 tahun untuk mengembara dan mempunyai visa 5 bulan ke India. Dia yang turut memberi keterangan sebagai saksi keempat memberitahu kali terakhir mereka bertemu ialah pada 8 November 2010 di rumahnya di Perancis sebelum terputus hubungan dengan mangsa pada 8 Mei 2011. Pakar forensik perubatan Hospital Tengku Ampuan Afzan memberitahu Mahkamah Tinggi kemungkinan mangsa dirogol sebelum atau selepas kematiannya. Dr. Sri Marni Zainal Abidin yang menjadi saksi ke-11 pendakwaan berkata kemungkinan itu boleh berlaku setelah beliau menjalankan bedah siasat jasad si mati yang hampir reput pada 8 Ogos 2011. Dr. Sri Marni dalam laporan bedah siasatannya menjelaskan Fore mungkin dirogol setelah sampel dihantar ke Jabatan Kimia mengesahkan terdapat kesan air mani pada tilam yang menjadi barangan kes. Dalam kenyataan pembelaan diri, Asni memberitahu mahkamah dia sebenarnya terjumpa beg Fore di rumahnya semasa sedang mengemas lalu menyimpan beg tersebut di dalam almari. Dia mendakwa hanya mengeluarkan telefon bimbit milik mangsa untuk kegunaan sendiri selepas telefon bimbitnya mengalami masalah. Asni turut menafikan dia memukul Fore dengan botol arak Malibu, seterusnya membunuh pelancong warga asing itu. Baik, Mahkamah Tinggi Kuantan memerintahkan seorang peniaga Asni Omar membela diri atas pertuduhan membunuh wanita warga Perancis Stephanie Fore di Pulau Tioman Mei 2011. Dan Hakim Datuk Mariana Yahya membuat keputusan itu selepas pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh. Mahkamah menetapkan 28 April hingga 9 Mei 2014 untuk mendengar hujah pihak pembelaan. Pihak pendakwaan diwakili timbalan pendakwa raya Amir Abu Bakar Abdullah, Nur Azizah Mohamed dan Farhah Nazari, manakala tertuduh diwakili oleh Peguam Datuk Eng Si Tong, Muhammad Hisham Abdul Rahim dan Ibrahim Kamarudin. Menurut sumber, Asni dituduh membunuh Fore selepas wanita itu dikatakan menolak cintanya. Pembunuhan Fore mengejutkan ramai orang di negara ini kerana jenayah kekerasan terhadap pelancong jarang berlaku. Selepas 3 tahun, Mahkamah pada 9 Julai 2014 menjatuhi hukuman gantung sampai mati ke atas Asni Omar selepas didapati bersalah membunuh wanita warga Perancis Stephanie Fore di Pulau Tioman pada Mei 2011.
Mahkamah Tinggi Kuantan menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap seorang peniaga atas kesalahan membunuh pelancong warga Perancis di Pulau Tioman Mei 2011. Hakim Datuk Seri Mariana Yahya membuat keputusan tersebut selepas berpuas hati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Hakim telah menilai sepenuhnya keterangan 44 saksi yang memberi keterangan dan mendapati kredibiliti mereka tidak tergugat, nyata dan tidak janggal apabila disoal balas oleh pihak pendakwaan. Tertuduh juga telah membawa pihak polis ke lubang di dalam gua di mana mayat mangsa dijumpai dan turut menunjukkan tempat tertuduh menyimpan barangan kepunyaan mangsa di rumahnya di Kampung Tekek. Hakim Datuk Mariana Yahya. Mariana dalam hujahnya berkata, darah mangsa turut dijumpai di dinding rumah tertuduh dan tidak ada alasan yang menolak bahawa tertuduh memang bersama mangsa pada waktu tersebut. Ibu Fore, Irene Mortel yang turut hadir di mahkamah, dilihat menitiskan air mata setelah mendengar keputusan hakim. Tanggal 16 Ogos 2016, Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman mati terhadap Asni Omar atas sabitan membunuh pelancong warga Perancis 5 tahun lalu. Rayuan akhir Asni ditolak panel 5 anggota diketuai Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria yang memutuskan bahawa tiada merit dalam rayuan itu. 4 lagi hakim yang bersidang dalam panel itu ialah Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Zainun Ali, Tan Sri Abu Samah Nordin, Tan Sri Zahra Ibrahim dan Datuk Balia Yusof Wahi. Asni disabitkan kesalahan oleh Mahkamah Tinggi Kuantan kerana membunuh Stephanie Fore, 30, di sebuah rumah di Kampung Tekek, Pulau Tioman antara 8 malam 10 Mei dan tengah hari 12 Mei 2011. Tertuduh kalah dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan menyebabkan dia membawa perkara itu ke Mahkamah Persekutuan. Asni bagaimanapun mempunyai satu pilihan terakhir, iaitu merayu kepada lembaga pengampunan terhadap hukuman mati ke atasnya. Semoga paparan kisah Fal 302 kali ini dapat dijadikan iktibar dan pengajaran kita bersama. Meskipun nyawa tiada galang gantinya, namun diharapkan keadilan diberikan dapat mengubat sedikit kesedihan di tanggung keluarga mendiang Stephanie Fore.